Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan pada pagi Jumaat ini pada hari yang mulia, kita di penghujung hari tasyrik dan juga kita berada di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, rahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Rasanya masih lagi belum terlambat untuk saya mengucapkan salam Aidil Adha kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, dan terus kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik ini, di penghujung ini, dengan kita melazimi takbir dengan lafaz yang kita selalu sebut dalam bahasa kita, takbir raya tu, dengan banyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan memberikan pahala kepada kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kulli hal, sebelum kita mulakan majlis pada pagi ini, suka untuk saya bertanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton bersama, sama ada lah ini clear ataupun tidak, dan sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Kalau clear, jelas, insya-Allah saya akan teruskan majlis kita pada surah Ar-Rahman, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-41. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Macam mana semua? Clear? Boleh? Lancar? Alhamdulillah. Line clear? Alhamdulillah. Baik, saya punya live ini sangkut-sangkut ke tidak? Boleh insyaAllah. Kalau okey, kita akan teruskan. Kita akan tengok pada surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, ayat yang ke-41. Okay, ayat yang ke-41. Baik. Sekadar untuk ulang kaji apa yang kita dah sentuh pada minggu-minggu yang lalu, bermula daripada ayat yang ke-31 sehinggalah pada ayat yang ke-45, lebih kurang sekitar 15 ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan cerita-cerita berkaitan tentang neraka pada hari akhirat. Okay, daripada ayat 31 sampai ayat 45 kumpulkan cerita tentang neraka pada hari akhirat. Okay. Manakala ayat yang bermula daripada 46 sehinggalah akhir ayat sampai penghujung surah. Okay, sampai penghujung surah, Allah Subhanahu wa taala bercerita berkaitan tentang nikmat syurga pada hari akhirat. Bermula ayat 46 sehinggalah ayat yang ke-78. 46 sampai 78, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan cerita tentang nikmat syurga di pada hari akhirat. Okay, yang ini kita boleh nampak pembahagiannya. Cuma satu yang menarik tuan-tuan. Cuba tuan-tuan kira dalam ayat-ayat neraka dalam surah Ar-Rahman, daripada ayat yang ke-35, ya, ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-45. Ini cerita berkaitan tentang cerita-cerita neraka. Berapa ayat yang Allah ulangi kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Berapa? Cuba kira. Kira dan jawab pada komen. Ini kita punya mukadimah pagi ni lah. Alright. Daripada ayat 31 sampai ayat yang ke-45, ni cerita neraka ni. Berapa kali Allah ulang kalimah ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Baik.
Okey, 33 ni keseluruhan. Ni daripada ayat 31 sampai ayat 45. Saya ulangi sekali. Ayat 31 sampai ayat 45 ini adalah cerita, kita kata poin berkaitan tentang neraka. Okay, poin ataupun subtopik berkaitan tentang neraka. Daripada ayat 31 sampai ayat 45, berapa kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Okay, berapa kali Allah ulang. Okay, cuba tengok. Okay, cuba tengok daripada ayat 31 sampai 45 memang cerita neraka. Lepas itu baru Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat syurga. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, 7 kali. Betul. 7 kali kalau kita tengok 31 sampai ayat 45 Allah ulang 7 kali. Cuba perhatikan pula daripada yang ke-46 cerita tentang syurga sampai ayat yang saya cek. Sampai ayat yang ke-61, berapa kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Daripada ayat 46 sampai ayat 61. Okey, saya share lah dengan ibu-ibu, mungkin tak perasan. Kita tengok terus kepada kita. Tapi kalau yang nak try lah, tak ada masalah. Okey. Okay, kita tengok. Tadi saya kata daripada ayat 31 sampai ayat 45 cerita neraka. Sebab sebelum ni Allah cerita tentang apa? Berlakunya kiamat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah ending nikmat-nikmat yang Allah bentangkan daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-29 ni Allah kata semua nikmat ni aku beri nikmat, kamu manusia boleh bercakap. Aku beri kamu nikmat boleh makan. Aku beri nikmat adanya mutiara-mutiara dalam lautan. Kamu tengok lautan, air tawar, air masin tak bercampur. Apa lagi? Allah Ta'ala bercerita tentang buah tamar. Ada dia punya pelepah dia, ada dia punya buah dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang langit, bercerita tentang bumi, bercerita tentang kejadian manusia dan juga jin. Allah kata semua nikmat yang kamu rasai, yang kamu lihat dan yang kamu nikmati di dunia, semuanya akan berakhir. Dan Allah kata pengakhiran itu dikecualikan melainkan wa yabqa, dan yang kekal itu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, iaitu Allah dzul jalali wal ikram. Kemudian Allah kata yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'. Siapa dia Allah dzul jalali wal ikram? Iaitu Allah Ta'ala yang disembah oleh manusia di langit dan di bumi, makhluk di langit dan di bumi yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya, dan dia adalah Tuhan yang sangat sibuk dalam urusan memaafkan, mengampunkan, menurunkan rahmah, barakah, bala dan sebagainya lah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat 29. Ni cerita tentang fasa berlakunya kiamat. Okay, Allah kata semua akan berakhir nikmat-nikmat dunia ni, yang kekal hanya Allah. Pada ayat 31 Allah terus cerita tentang neraka. Okay, sebab tu saya kata tadi, ini dah masuk poin neraka ayat 31 sampai ayat 45. Okay, ini semua cerita neraka ni. Ending dia Allah kata yatufuna bainaha wa baina hamimin an, kata Allah. Yang mana dalam neraka ni penghuni-penghuninya akan diseksa berulang-ulang di antara api neraka dan juga air yang menggelegak yang cukup panas, dia punya keadaannya berulang-ulang. Yatuf ni tawaf lah, berulang-ulang lah sesaan dia. Okey, saya kata tadi ayat neraka ni, poin neraka ni berapa banyak kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala. Kita tengok kira tadi tuan-tuan, bermula daripada ayat 31. Pertama, 1, ayat 32. Kedua, ayat 34. Ketiga, ayat 36. Keempat, ayat 38.
Kelima ayat 40. Keenam ayat 40. Dan juga ni ending dia. Ketujuh ayat 45. Okay. Kemudian Allah Ta'ala ubah topik subtopik dia, cerita tentang syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang kita akan sentuh hari ni. Cerita tentang syurga ni daripada 46 sampai habis, sampai akhir surah Allah cerita tentang nikmat syurga. Namun dalam keseluruhan subtopik syurga ni Allah pecah pada dua bahagian. Ada syurga bawah, ada syurga atas. Okay? Syurga bawah bermula daripada ayat 46 sampai ayat 61. 46 sampai ayat 61. Ini syurga bawah. Okay, tingkatan dia. Kemudian ayat 62 sampai akhir ayat surah Ar-Rahman, ini syurga tingkatan atas. Sebab itu Allah sebab apa? Wa min dunihi ma jannatan. Dan selain daripada dua syurga itu, yang kita akan tengok nanti, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 42 tu, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Okey, saya nak ibu-ibu ayah-ayah perasan dulu. Tengok ayat 62 ni. Kita hold je Tengok balik ayat 46. Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut keadaan dirinya di mahkamah Allah, disediakan baginya dua syurga. Ada jannatan dekat sini. 46. Allah cerita tentang jannatan, dua nikmat dua syurga ni daripada 46 sampai ayat 61. Ni saja nak bagi ibu-ibu ayah perasan Ni cerita dia. Kemudian daripada ayat 62 sampai ayat akhir, iaitu ayat yang ke-78, Allah cerita tentang dua lagi syurga di tingkatan yang atas. Betul, Allah kata wa min dunihi ma jannatan. Dan selain daripada dua syurga tadi, ayat 46 tadi tu, ada dua syurga lagi, jannatan. Yang ini adalah tingkatan yang atas. Dua syurga yang duduk di tingkatan yang atas. Daripada ayat 42 sampai habis, Allah ulang. Okey, sekarang kita kira lagi sekali. Daripada ayat 46 sampai ayat 46 sampai ayat 61, dua syurga di tingkatan bawah. Berapa kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? 47, 1. 49, 2. 51, 3. 53, 4. 55, 5. 57, 6. 59, 7. 61, 8. Ada 8 kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala. Okay, ibu boleh nampak? Tengok tingkatan yang kedua pula. Subtopik yang kemudian yang amin dunihi jannatan. Allah cerita tentang dua syurga duduk di tingkatan yang atas. Berapa kali Allah ulang kalimah fabi ayyi ala? 63, 1. 65, 2. 67, 3. 69, 4. 71, 5. 73, berapa? 6 6. 75, 7. 77, 8. Habis. Okey. Okey, baik. Ibu-ibu boleh faham? Ibu-ibu boleh faham maksud saya tadi? Boleh? Allah Ta'ala cerita tentang dua syurga di bawah, tingkatan bawah. Allah ulang 8 kali. Fabi ayyi ala. Dan Allah cerita tentang dua syurga di tingkatan atas. Allah ulang 8 kali kalimah fabi ayyi ala. Sebahagian ulama tafsir yang contemporary menyebutkan pengulangan itu bukan kebetulan. Yang mana di antara mereka menyebutkan pengulangan kalimah fabi ayyi ala adalah merujuk kepada pintu-pintu neraka dan juga pintu-pintu syurga. Okay?
7 kali pengulangan kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam ayat-ayat neraka, subtopik neraka tadi adalah sebagai tanda mungkin ataupun isyarat tentang adanya 7 pintu neraka di akhirat nanti. Okey, 7 pintu neraka. Manakala 8 kali pengulangan tentang kalimah fabi ayyi ala pada 2 syurga yang duduk di tingkatan bawah, Allah ulang 8 kali, juga merujuk kepada pintu-pintu syurga yang ada 8 pintu di hari akhirat nanti. Cuma mungkin ibu-ibu tertanya-tanya, kenapa ada, kalau campur di antara 2 pintu syurga di bawah dan 2 pintu syurga di atas, ada 16 kan, 8 tambah 8. Ada 16 kali pengulangan. Adakah merujuk kepada 16 pintu? Baik, yang ini kita akan cuba bahaskan sekarang. Dan sebelum kita masuk topik ni tuan-tuan, ni kita nak bahaskan sekarang, nak bagi tahu sebenarnya apa yang ada dalam Quran, dia bukan satu kebetulan. Dan ia juga memberi kita satu tanda bagaimana para ulama Islam, khususnya dalam mutafsir sekarang ni kita baca, ulama-ulama mufassirin, orang-orang yang terdahulu sangat-sangat cuba mencari hikmah-hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Betapa mereka dampingi Quran, betapa mereka betul-betul kaji dan betul-betul hendak mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam banyak hadis berkaitan tentang tingkatan ataupun pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur yang selalu kita dengar adalah 7. Kan? Ada 7 tingkatan ataupun kita ada 7 pintu. Dan suka saya sebutkan Al-Imam Al-Alusi. Al-Imam Al-Alusi ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran, memang disebutkan neraka ni ada banyak nama. Neraka Saqar, kemudian apa lagi? Neraka Wail, kemudian neraka apa lagi dalam surah Al-Qari'ah, neraka Hawiyah, kemudian dalam surah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama surah ni? Surah Al-Humazah. Allah Ta'ala disebut satu neraka, neraka Al-Hutamah. Banyaklah, ada 7 tingkatan. Kata Al-Imam Al-Alusi, salah seorang daripada imam mufassirin kita, dia menyebutkan pintu-pintu neraka ni adalah, pandangan dia, mewakili kepada 7 panca indera manusia. Katanya, ini pandangan dia. Dia kata 7 pintu neraka ni sebenarnya merujuk kepada 7 panca indera manusia. Iaitu mata, mulut, telinga, tangan kaki, kemudian perut yang 5 perut, kemudian yang ke-6 kemaluan, dan yang ke-7 adalah kulit. Okay, ini adalah merujuk kepada pandangan Al-Imam Al-Alusi, merujuk kepada 7 panca indera yang ada pada manusia. Artinya tuan-tuan, ada mungkin dia orang ibadah, ahli ibadah. Ada orang yang memang orang yang alim, memang pakar dalam bidang agama. Mungkin dia adalah salah seorang yang sangat soleh. Namun kalau dia tak menjaga salah satu daripada panca indera yang Allah berikan kepada dia, mungkin itulah yang akan membuka pintu kepadanya menjurus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Imam Al-Alusi. Maksudnya dia ni orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Namun dia susah nak menundukkan pandangannya, suka melihat benda yang tidak baik, benda yang haram dan sebagainya. Mungkin itu yang akan menjadi asbab dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Berapa ramai ulama-ulama Islam tuan-tuan yang sangat soleh, sangat alim, namun tak menjaga lidah mereka. Tak ramai, namun ada, tak ramai, tapi ada. Ini disebutkan dalam kitab Al-I'lan Bitawbih. Okay, bercerita tentang ulama-ulama Islam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai teladan kepada kita. Mereka sangat alim, namun tak menjaga lidah mereka, bercakap benda yang tidak baik, mulutnya kasar, bahasanya kotor, cakapnya celupar, mengata, mengeji manusia sekian-sekian. Mungkin kerana dia tak mengawal salah satu daripada panca indera dia, lidahnya, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okay, ini pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi. Namun tuan-tuan, 8
8 pintu neraka, 8 pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat subtopik syurga dalam surah Ar-Rahman ini adalah merujuk kepada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Okay, merujuk kepada pintu-pintu syurga Allah Taala. Mungkin kita akan tanya, kenapa selalu saya dengar 7 pintu neraka, 7 pintu syurga? Sebenarnya tuan-tuan, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, antara riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, adalah Nabi menyebutkan pintu neraka ada 7, manakala pintu syurga ada 8. Pintu syurga ada 8. Salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, kata Nabi SAW, "Ma minkum man yatawadda falyublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha syai'." Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Nabi sebut daripada riwayat Umar Khattab dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Iaitu kata Nabi, tidak ada seseorang daripada kalian yang mengambil wudu dan menyempurnakannya. Lalu dia akan menyebutkan, dia berdoa lepas wudu tu. Kata Nabi, dia berdoa dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Dia sebut ni, kalimah ni tuan-tuan. Kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Tidaklah Allah Ta'ala akan membukakan pintu kepadanya melainkan 8 pintu syurga. Nabi sebut lahu abwabul jannah samaniyah. Nabi sebut pintu syurga paginya, orang yang macam doa ni tuan-tuan, 8 pintu syurga. Dan kata Nabi, yadkhulu min ayyiha sya', dan dia boleh masuk salah satu pintu yang dia sukai, yang dia kehendaki. Tuan-tuan nampak? Okay, Nabi sebut kalimah abwabal jannah tamaniyah. Ada 8 pintu syurga. Ini salah satu tuan-tuan kita boleh belajar. Pintu syurga Nabi sebut ada 8. Kemudian hadis ni juga memberi kita satu ilmu sunnah. Habis tuan-tuan berwuduk dengan sempurna, lalu tuan-tuan baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Habis tuan-tuan baca doa lepas wuduk. Nabi kata 8 pintu syurga terbuka untuk kita dan kita boleh masuk mana pintu yang kita sukai. Susah ke senang tuan-tuan? Susah ke senang? Senang. Okay. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Okay. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kalau kita baca dalam pandangan Imam Al-Qurtubi dalam satu kitab yang masyhur, maknanya kalau sesiapa ulama-ulama kita, guru-guru kita nak melihat cerita ataupun kitab yang merujuk kepada cerita-cerita kematian dan alam akhirat, kebanyakannya akan rujuk kitab Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu kitab Al-Tadhkirah fil Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, cerita tentang alam kematian dan juga alam akhirat. Imam Al-Qurtubi pula berpandangan sebenarnya pintu syurga lebih daripada 8. Okey, lebih daripada 8. Spesifiknya kata Imam Al-Qurtubi, pintu syurga sebenarnya ada 16 pintu. Lagi dahsyat tuan-tuan. 16 pintu. Bahkan dia kata bukan 16 pintu, bahkan lebih daripada tu. Lebih. Iaitu katanya pintu syurga adalah merujuk kepada pintu-pintu kebaikan yang manusia lakukan. Pintu-pintu kebaikan yang manusia lakukan. Seperti mana dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, "Faman kana min ahli salat du'iya min babis salat." Kata Nabi, siapa yang ahli salat, ibadah dekat dunia dia memang ahli ibadah, tapi khusus dalam bab salat, dia akan dipanggil masuk ke pintu syurga, iaitu pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, siapa pula yang ibadahnya dekat dunia sebagai ahli jihad,
du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil menuju ke pintu syurga, pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, dan siapa yang ibadahnya dekat dunia sebagai ahli sedekah, maka du'iya min babil sadaqah, dia akan dipanggil ke pintu syurga iaitu pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang dekat dunia beribadah sebagai ahli berpuasa, maka du'iya min babis siyam wa babir rayyan, kata Nabi SAW, maka dia akan dipanggil ke pintu ar-rayyan iaitu pintu syurga bagi orang yang berpuasa. Okey, hadis ni tuan-tuan sebenarnya nak memberi gambaran cerita tentang dalam surah Az-Zumar, iaitu Allah Ta'ala kata manusia akan masuk dalam syurga dalam keadaan zumara, dalam keadaan berkumpulan. Maksudnya setiap pintu yang kita syurga yang kita masuk, itu adalah pintu syurga dengan ahli-ahli yang sama ibadah dengan kita. Kalau kita ni orang yang rajin puasa tuan-tuan, kita akan masuk ke pintu syurga iaitu pintu puasa. Dan orang yang akan masuk pintu ni tuan-tuan adalah semua manusia yang memang kaki puasa, yang kaki solat, yang kaki sedekah, yang kaki jihad, yang kaki macam-macam ibadah tuan-tuan yang akan masuk. Kalau tengok dalam hadis ni, Nabi sebut ada 8 pintu. Dan ini riwayat Al-Bukhari. Dan ini yang dipegang oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, katanya sebenarnya lebih daripada 8. Sebab kebaikan ni sangat luas. Kebaikan ni sangat luas tuan-tuan, macam-macam. Tuan-tuan alihkan bahaya di atas jalan pun dikira sebagai ibadah kan, sedekah. Maka itu juga adalah pintu kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita fikir dari sudut ni, bukan dari sudut tafsir tapi dari sudut tadabbur. Allah cerita tentang neraka walaupun azab dengan cerita tentang syuaz, iaitu meteor daripada neraka. Allah cerita tentang nuhas. Dan surah Rahman yang kita baca sebelum ni, Allah cerita tentang tak ada orang yang akan dapat lari daripada neraka Allah. Dia dah masuk, dia nak lari, aku akan rejam dia dengan syuaz, minar wa nuhas, kata Allah kan. Fala tantasiran, dia akan direjam dengan meteor neraka daripada nuhas dan dia tidak akan dapat selamatkan diri dia. Semua yang duduk dalam neraka tuan-tuan, dia tak akan selamatkan diri. Tapi Allah kata pintu neraka ni 7. Pintu neraka 7. Tapi bila Allah cerita tentang syurga, seolah-olahnya Allah kata pintu syurga yang dipenuhi dengan nikmat ni lebih banyak daripada pintu neraka. Dia bukan 8, bahkan 16 pintu. Para ulama bincang bahkan lebih daripada tu. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita sampai jadi ahli kepada ibadah tu, maka itu yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Nak jadi cerita tuan-tuan, pintu syurga Allah luas dan banyak. Pintu neraka Allah sempit dan sedikit. Tapi macam mana kamu boleh masuk juga ke dalam neraka? Maksudnya kamu sangat degil, kamu sangat sombong sampai kamu tak boleh masuk meraih syurga Allah sedangkan dia terbentang luas untuk manusia. Okey? Ini antaralah yang kita boleh tadabbur daripada ayat-ayat tersebut. Bahkan tuan-tuan, daripada Abu Hurairah, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sifatkan dan Nabi sebutkan tuan-tuan, gambarkan kepada kita, pintu syurga ni sangat-sangat luas. Sangat-sangat besar tuan-tuan. Sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad, jiwaku di tangan Allah Ta'ala. "Inna ma bainal misra'ain min masari' al-jannah. Kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra." Kata Nabi SAW, sesungguhnya luasnya pintu syurga Allah ni adalah Nabi kata apa? Luasnya pintu syurga Allah ni adalah seluas daripada Mekah dengan Hajar. Mekah dengan Hajar. Hajar ni ada satu tempat di Yaman. Nabi kata luasnya pintu syurga ni sebelah daun dia, satu daun dia, Mekah ke Yaman. Satu tempat namanya Hajar, Mekah ke Hajar. Dan satu daun lagi pintunya adalah sebesar Mekah sampai ke Basrah. Basrah ni dekat Syria. Kalau tuan-tuan kira di atas peta tuan-tuan, dia dalam ukuran yang tepat kilometer ya. Maksudnya satu pintu syurga ni, satu pintu syurga ada 2 daun pintu. Satu daun pintu dia Mekah sampai ke Yaman,
Satu daun pintu dia adalah Mekah sampai ke Syria. Masya Allah. Dan saya ada baca satu kajian daripada profesor di Saudi ni, saya tak ingat lah. Nota dia pun saya tak ingat dah. Dia kata kalau manusia normal hari ni dengan saiz kita macam ni tuan-tuan, berdiri salah satu saf baris ni daripada Mekah sampai ke Hajar, Mekah sampai ke Basrah ni, sebenarnya satu barisan saf masuk ni, kalau bayangkanlah satu saf masuk ni, satu saf masuk dalam syurga ni, yang pertama sebenarnya ratus ribu ataupun mungkin juta manusia yang akan masuk dalam syurga Allah. Maknanya dia bukan pintu yang kecil tuan-tuan, pintu yang sangat luas. Pintu yang sangat besar untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kenapa manusia tak juga masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okay? Baik. Ini antaralah yang kita boleh lihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih istimewa lagi tuan-tuan, khususnya kita sebagai umat Nabi SAW, iaitu Nabi menyebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, iaitu kata Nabi, ata babal jannah yaumal qiyamah, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat nanti, fa astaftih, maka aku akan buka pintu syurga tersebut. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu syurga akan bertanya, man anta, siapa engkau? Ini Nabi cerita tentang Anas bin Malik riwayat ni, hadis riwayat Imam Muslim. Di hari kiamat, Nabi akan pergi ke pintu syurga, Nabi akan buka. Penjaga syurga akan tanya, man anta, kau siapa? Lalu fa'akul, maka kata Nabi, aku menjawab, Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa'yakul, penjaga syurga akan bercakap, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan tidak akan membuka pintu syurga sebelum engkau membuka pintu syurga. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi adalah penghulu orang yang memegang pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana Nabi tak sampai tuan-tuan, selagi mana kita umat Nabi tak habis lagi meninggal dunia, selagi itu tidak ada seorang pun manusia yang akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini antara satulah kelebihan Nabi dan juga kelebihan kita sebagai umat Nabi SAW. Kita umat yang akhir sekali yang akan meninggal dunia, namun kita adalah umat yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Bahasa mudah tuan-tuan, Allah ringankan azab kita di yaumul mahsyar. Maksudnya kalau kita rasa lama di mahsyar, umat Nabi yang lain tuan-tuan lebih lama lagi. Sebab kita yang terakhir yang meninggal dunia, kita umat yang terakhir. Tapi kita umat yang pertama yang akan dihisap dan umat pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kita boleh gambarkan sebenarnya Allah Taala membuktikan sifat Rahman dia. Neraka aku ancaman ni sebab aku nak bagi tahu ia sangat bahaya. Dia sangat memberatkan dan dia sangat dia adalah satu malapetaka yang sangat besar kepada sesiapa yang memasukinya. Namun Allah Ar-Rahman membuka seluas-luas pintu syurga untuk meraih dan memberi saran kepada hamba-Nya yang mentaati dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, kerana kita sedih, kita berada di hari tasyrik, kita berada di bulan haram. Saya sudah ulang banyak kali tuan-tuan, kita di Zulkaidah, sekarang Zulhijjah menuju Muharram. 3 bulan haram tuan-tuan. Tapi hari ini, hari tasyrik, hari yang kita patut membesarkan Allah. Tapi hari ini masyarakat kita tak membesarkan Allah, tapi membesarkan isu-isu yang picisan. Duk cerita, saya minta maaf sebut tuan-tuan, sekadar untuk kita beringat bersama. Cerita tentang orang ni pergi Gaza, balik Gaza, bergaduh sana semangat. Bagus untuk kita lebih telus. Bagus untuk peringatan. Kita lebih transparan dalam kita punya muamalah, khususnya NGO-NGO macam kita tuan-tuan. Namun jangan sampai ia mendominasi keseluruhan kehidupan kita. Orang sibuk, duk membaca, duk dengar live, duk itu, duk ini, tapi tak membesarkan Allah. Membesarkan isu-isu ni, namun tak membesarkan Allah pada hari-hari yang Allah suruh kita besarkan dia, iaitu Yaum Tasyrik. Hari ini hari akhir tuan-tuan. Hari ini hari akhir untuk kita sentiasa digalakkan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah tak buat ibadah korban, sudahlah kita tak dapat solat hari raya seperti kebiasaan,
Sudahlah, kita banyak halangan-halangan. Hari ni hari Jumaat pun tak dapat tunaikan solat Jumaat seperti sedia kala. Namun kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang tak sepatutnya kita sibuk. Sepatutnya yang kita perlu sibuk hari ini adalah besarkan Allah. Hidupkan betul-betul dalam keluarga kita sunnah-sunnah Nabi SAW. Tak dapat melaksanakan ibadah korban, tapi kita ajar pada keluarga kita. Abah buat korban di luar negara. Tahun ni, ni abah nak bagi tahu tak boleh gunting rambut, tak boleh cukur. Kita hidupkan suasana tu dengan ilmunya, dengan pengajaran. Kita tak ke mana-mana tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita berada di negeri kita, di rumah kita hari ini. Lockdown semuanya. Sepatutnya ambillah kesempatan ini untuk kita didik keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita dengan mencintai, mengenal Nabi dan sunnah Nabi SAW. Okay? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo kita masuk kepada ayat yang ke-40 surah Ar-Rahman. Saya minta tuan-tuan, bil masa yang panjang, sekadar kita nak tengok betapa hebatnya ayat-ayat Allah Ta'ala tak berlaku secara kebetulan. Okey, baik. Kalau tuan-tuan ingat lagi pada sebelum ni kita dah cerita tentang neraka yang sangat azab, yang sangat ni, bahkan Allah kata sanafrugu lakum. Kalau dunia aku sibuk untuk mustajabkan doa kamu, makbulkan doa kamu, berikan pengampunan kepada kamu, namun ancaman aku hari akhirat, aku akan luangkan masa aku yang dalam kesibukan ini untuk menghisap amalan-amalan kamu wahai manusia, wahai jin. Ini cukup menjadi ancaman pada kita tuan-tuan. Artinya Allah akan luangkan masanya sedetail-detail untuk hisap amalan-amalan kita. Okay? Dan Allah Ta'ala ceritalah tentang neraka. Hari ini tuan-tuan, saya terbaca surah Ibrahim. Okay? Tak tahulah macam mana terbaca surah Ibrahim dan saya sangat terkesan dalam surah Ibrahim ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Sikit je, satu ayat je. Kita dah baca cerita tentang neraka macam-macam tuan-tuan. Allah Ta'ala azab dengan apinya, Allah Ta'ala azab dengan air yang mendidih dan sebagainya. Tapi dalam surah Ibrahim ni, Allah Ta'ala sebut satu ayat. Allah kata apa? Kan kalau kita tengok dalam surah Rahman, Allah ada sebut, di hari akhirat aku tak akan bertanya tentang dosa-dosa manusia dan jin dah. Sebab masa tu manusia dah dibawa nak menuju ke neraka Allah. Kan? Manusia dah menuju ke neraka Allah. Allah Ta'ala tak tanya dah tak pandang mereka dah. Bahkan Allah kata tanda-tanda pada wajah mereka jelas. Kan? Jadi kalau ingat lagi tuan-tuan ayat-ayat dalam surah ni, iaitu Allah Ta'ala kata tanda-tanda tu dah jelas dah. Tanda-tanda pada wajah-wajah ahli-ahli neraka tu. Yu'raful mujrimuna bisimahum, kata Allah. Dikenali muka ahli-ahli neraka ni adalah pada tanda-tandanya. Kemudian Allah kata yu'khadu bin nawasi wal aqdam. Lalu mereka ni diambil ubun-ubun kepala dan juga kaki-kaki mereka dilipatkan untuk dihumbankan dalam neraka. Kan? Tapi di sini tuan-tuan Allah sebut apa? Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Salah satu daripada tanda ahli neraka tuan-tuan, pakaian mereka dipakai dengan qatiran. Qatiran ni adalah tar tuan-tuan. Tar yang panas tu. Tuan-tuan tengok orang buat jalan tar hitam tu tuan-tuan. Tar tu masih digelik dengan minyak, kemudian dia letak tar hitam, kemudian dipanaskan. Itu namanya qatiran tuan-tuan. Kat situ Allah kata ahli neraka akan dipakaikan dengan qatiran. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Fashion dah tak ada tuan-tuan. Skirt dah tak ada dah. Rambut blond-blond tak ada dah. Rambut kuning, rambut merah jambu dah tak ada tuan-tuan. Ni kita pesan pada pasangan kita, anak-anak kita. Fashion tak ada dah. Kamu nak fashion dari aku. Fashion lah sepuas-puasnya. Allah Ta'ala akan berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Dunia kita Nabi sebut, dunia adalah penjara. Dunia ni kita lockdown tuan-tuan. Kita tak boleh, kita terhad keadaan kita. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Tapi kamu nak bebas ke hari akhirat. Pakaian kamu, kalau dunia kamu bebas dengan pakai apa yang kamu suka, nak pakai baju, tak nak pakai baju, tak nak tutup aurat, kamu ingat, hari akhirat aku akan pakaikan kamu dengan qatiran. Wa taghsha wujuhahumun nar, kata Allah. Dan aku akan liputi, taghsha ni, kita baca surah Al-Ghashiyah, diselimuti mukanya, wa wujuhahumun nar, iaitu dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk kita saling beringat. Okay, pakaian kita dah keadaan macam tu, kemudian wajah kita pun seperti itu. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan, kita dekat dunia ni, kita boleh katalah tuan-tuan, dunia ni ibarat macam air laut tuan-tuan. Lagi diminum, lagi haus. Lagi diminum, lagi haus. Okay, dunia macam tu tuan-tuan. Lagi banyak kita ambil, kita akan lebih dahaga lagi. Jadi lebih tamak lagi. Sebab itu dalam satu hadis, Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Okay, hadis ni tuan-tuan kata Nabi SAW, hadis ni hadis kursi, Allah berfirman. Kata Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tafarraq li'ibadati. Luangkan masa kamu di dunia untuk sembah aku. Allah kata apa? Tafarraq li'ibadati. Wahai anak Adam, luangkan masa kamu dekat dunia beribadah kepada aku. Kamu sibuk dengan NGO kamu, kamu jangan lupa sembah aku. Kamu sibuk dengan perniagaan kamu, kamu jangan lupa sembah. Kamu sibuk dengan ibadah, dengan kehidupan kamu, jangan lupa sembah. Paling tidak tuan-tuan, 5 waktu sehari semalam kita jaga. Jangan sekadar solat, tapi jaga di awal-awal waktu. Itu namanya jihad tuan-tuan. Kalau ada baiknya tambahkan lagi dengan solat-solat malam. Lagi kita sibuk tuan-tuan, lagi kuat kita beribadah. Sepatutnya macam itu. Ini hadis kursi tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman. Wahai anak Adam, dekat dunia, luangkan masa kamu untuk beribadah kepada aku. Apa dia tuan-tuan? Siapa yang luangkan masa ibadah di dunia tuan-tuan, beribadah kepada Allah, walaupun dia sibuk, Allah jamin apa tuan-tuan? Amla sadraka ghina, kata Allah. Aku akan penuhi dada-dada kamu dengan kekayaan. Siapa yang luangkan masanya dekat dunia untuk beribadah kepada Allah dalam kesibukan, Allah akan penuhi dadanya dengan kekayaan. Saya ambil satu kesimpulan tuan-tuan. Kenapa adanya solat duha yang disebut sebagai solat awabin? Orang-orang yang bertaubat, antara kesan tanda dia bertaubat adalah orang yang menghidupkan solat duha dia. Kan Nabi sebut dalam hadis Nabi, siapa yang dirikan duha 4 rakaat, Allah akan cukupkan keperluan seharian dia. Tuan-tuan, sebenarnya seolah-olahnya agama kita mengajar waktu yang paling luas selain daripada waktu malam kita isyak ke subuh, antara yang lain adalah subuh ke zuhur. Ini waktu yang sangat panjang yang tidak diselangi dengan ibadah. Zuhur ke asar pendek, asar ke maghrib lagi pendek, maghrib ke isyak lagi pendek. Tapi isyak ke subuh panjang, dicelahi dengan solat sunat qiyam. Siapa yang beribadah, Allah bagi dia ekstra pahala. Dan juga subuh ke zuhur pun waktu yang panjang. Siapa yang beribadah, Allah bagi dia ekstra pahala. Di sini tuan-tuan, saya dengar lagi Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia sebut tuan-tuan, kata dia, saya rasa tertarik dengan hikmah yang disebutkan. Dia kata, adanya solat duha ni supaya mendidik kita sebagai hamba yang kita bangun pagi, pergi bekerja, selesaikan urusan dunia kita, buat macam-macam program agama, buat macam-macam pekerjaan, cari nafkah sebagainya. Tapi kita tak lupa untuk dirikan solat duha, dalam erti kata kita beritahu pada diri kita, kamu mencari nafkah, kamu bekerja kuat di pagi hari, sehari semalam ni, rezeki tetap daripada Allah. Maksudnya kita tak menafikan, saya kerja kuat, saya takkan dapat rezeki. Melainkan rezeki itu datang daripada Allah. Maksudnya, bila kita solat duha tuan-tuan, meninggalkan sementara kerja kita, usaha kita pada awal pagi ni. Sebab orang waktu pagi kan orang sibuk bekerja, tengah semangat nak bekerja ni. Tiba-tiba ada solat duha. Seolah-olahnya nak bagi tahu, kamu kerja kuat itu bukan faktor kamu dapat rezeki. Bukan faktor pendapatan kamu bertambah. Tapi ia adalah sebagai tanda kita menyerah. Kita tak mampu untuk datangkan rezeki, melainkan rezeki datang daripada Allah. Jadi dalam hadis kursi ni Allah kata, wahai anak Adam, luangkan masa kamu beribadah kepada aku. Amla sadarak ghina. Allah jamin, aku yang akan penuhi dada-dada kamu dengan kekayaan. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa asudda faqra, dan aku akan tutup dada kamu dengan kemiskinan dan kefakiran. Nampak tuan-tuan? Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Kita sibuk, tugasan kita dekat dunia jadi hamba Allah, jadi khalifah Allah. Kekayaan, kemiskinan Allah akan
datangkan kepada kita. Okay? Kemudian tuan-tuan kata Allah, wa illa taf'al. Dan sesiapa yang enggan nak melakukannya, tak nak, maksudnya dia sibuk kerja dunia dia ni, sibuk dengan kerjaya dia, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan urusan jual beli dia, sibuk dengan NGO dia, sampai dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Allah ancam dia, kata Allah, malaktu yadaika syughla. Aku akan membebadinya dengan syughla, dengan kesibukan. Walam asuddak faqra. Dan aku tidak akan tutup kemiskinan dan kefakiran kepadanya. Kita boleh faham maksud saya, tuan-tuan? Sebab itu bila ada seorang ulama silam ditanyakan kepada dia, apa maksud miskin? Apa maksud miskin sebenarnya? Dia kata apa? Al-miskin apa? Al-fakir khauful fakir. Dia kata kemiskinan, kefakiran itu adalah takut kepada kemiskinan dan kefakiran. Maksudnya orang miskin yang sebenar adalah orang yang takut miskin. Dia ada harta, tuan-tuan, tapi dia takut nak keluarkan harta dia. Itu orang miskin yang sebenar. Seolah-olahnya dia tidak ada harta. Orang yang macam itulah, dia sibuk dengan dunia dia, Allah tambahkan lagi kesibukan. Tetapi Allah tak tambah kekayaan, tapi Allah tambah dengan kefakiran kepada dia. Ini satu bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Sebab itu kita boleh nampak ada manusia dah banyak harta, tuan-tuan, tapi tamak, masih lagi ambil rasuah, masih lagi berurus niaga dengan riba, masih lagi makan interest, masih lagi menzalimi orang lain dan sebagainya. Sebab itu saling-saling kita beringat, tuan-tuan, sentiasa ada masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya pada waktu-waktu duha seperti ini dan juga pada waktu-waktu penghujung-penghujung malam kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Tak semestinya rezeki itu dari sudut harta, tapi Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, suami yang baik, yang sayang kita, isteri yang baik, yang taat kita, anak-anak yang kasih mengasihi dengan kita. Itu juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikumpulkan dengan kawan-kawan yang saling mengingatkan, kawan-kawan yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, itu juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Minta maaf tuan-tuan, hampir sejam kita bincang pada mukadimah saja. Kita tengok pada ayat yang ke-46. Ayat 46, tuan-tuan, saya sebutkan tadi, kita bincang pasal dua syurga yang terendah. Sebelum kita akan cerita tentang dua syurga yang tinggi. Okey, pada ayat yang ke-46, tuan-tuan. Ayat yang ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Okey, sekejap Okey, kita tengok ayat 46. Allah Ta'ala menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan waliman, dan li ni untuk dan bagi orang khafa yang takut maqama rabbih, bertemu dengan Tuhannya, jannatan, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dua syurga. Baik, tuan-tuan perhatikan dulu. Kalimah khafa maqama rabbih. Ada tiga kalimat. Khafa maqama rabbih. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalimah khafa maqama rabbih ni, Allah Ta'ala seolah-olahnya nak memberi kita satu clue. Okay? Allah Ta'ala seolah-olahnya nak bagi kita clue. Syurga ni, Allah Ta'ala kata sifat ataupun tanda zahir penghuni syurga adalah orang yang takut kepada Allah. Maksudnya kita sendiri, tuan-tuan, kalau setiap maksiat yang kita buat tanpa rasa takut, setiap taat yang kita buat tanpa rasa takut, ya Allah, terima ke tidak ibadah saya ni? Ya Allah, ya Tuhanku, saya buat dosa ni, saya ni layak ke tidak masuk syurga? Tak ada rasa takut, tuan-tuan. Kita kena minta Allah Ta'ala bersihkan dosa kita, minta Allah Ta'ala berikan kita kekuatan hati untuk kita sentiasa rasa sedar dengan apa kesalahan yang kita lakukan.
Sebab salah satu daripada tanda ahli syurga ni, Allah bagi clue kat sini. Khafa maqama rabbih. Iaitu dia takut, kalau terjemahannya tuan-tuan, kalimah maqam ni tempat dia berdiri. Maksudnya orang yang ahli syurga ni, yang Allah akan beri dia ganjaran 2 syurga ni adalah orang yang takut pertemuan dia dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Okay? Dia takut pertemuan dia dengan Allah, itulah orang yang Allah akan berikan dia syurga. Artinya, salah satu tanda orang ahli syurga ni tuan-tuan, dia sentiasa fikir, macam manalah keadaan saya kalau saya bertemu dengan Allah? Macam manalah keadaan saya? Macam manalah keadaan saya? Dia risau tu tuan-tuan. Itulah tanda awal orang yang Allah akan pilih dia untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bila dia takut pertemuan dia dengan Allah, secara automatiknya tuan-tuan, dia akan berhati-hati dengan ibadah dan kelakuannya di dunia. Dia tahu, saya ulang selalu ni tuan-tuan. Bila dia yakin semua, dia takut semua pertemuan dengan Allah, dia mesti akan berhati-hati. Apa yang dia nak cakap, dia akan fikir dulu. Saya akan cakap ni, semuanya akan dihisap oleh Allah. Apa yang saya lihat akan dihisap oleh Allah. Apa yang terlintas di fikiran akan dihisap oleh Allah. Apa yang terdetik di hati, semua akan dihisap oleh Allah. Apa harta yang saya makan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Yang ini adalah pintu awal untuk seseorang dapat masuk ke dalam syurga Allah. Bila mana dia rasa takut pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itu pertemuan. Ini yang kita boleh faham. Sebab itu Allah katakan orang yang dapat 2 syurga ni adalah orang yang takut pertemuannya dengan Allah. Allah sebut tuan-tuan dalam surah Al-Infitar. Kata Allah, ya ayyuhal insan, annaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya di dunia kamu telah kerja keras, kamu telah berusaha dengan 4 tulang 4 kerat kamu, macam-macam kamu lakukan. Satu je kamu kena ingat, famulakih, kamu akan kembali bertemu dengan Tuhan kamu. Itu saja. Okay, Allah kata famulakih, kamu akan kembali bertemu dengan Tuhan kamu. Artinya tuan-tuan, dalam hidup ni satu benda je kita pegang. Apa kita nak buat, Allah kata buatlah. Aku beri kamu panca indera, aku beri kamu tenaga, aku beri kamu nikmat. Kamu buat apa yang kamu nak, tapi kamu kena ingat, kamu akan bertemu dengan aku. Okay, jadi siapa yang fikir tuan-tuan, kita sebutlah, Stephen Covey selalu sebut begin with end in mind kan. Orang yang berjaya ni orang yang sentiasa fikirkan ending dia. Itulah step pertama dia. Kita macam tu juga. Kita tahu akhir kita akan bertemu dengan Allah. Jadi langkah kita hari ni tuan-tuan mesti adalah langkah yang berhati-hati. Sebab semuanya akan dibawa kepada Allah Ta'ala. Sebagai satu contoh tuan-tuan, gambaran contoh mudah, contoh budak-budak je tuan-tuan. Macam anak kita buat satu kesalahan dekat rumah musim-musim PKP ni. Apa dia buat tuan-tuan? Contohlah anak-anak kecil macam anak saya, dia gunting cadar, dia gunting apa tu? Alas meja kan. Macam-macam benda tuan-tuan. Pantan dapat gunting, semua dia gunting langsir. Kita pun ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Gunting sofa, semua dia gunting. Sebabkan dia salah tuan-tuan. Dia tahu dia salah. Dia menyorok. Dia senyap je. Kita nak panggil dia, dia tahu kesalahan dia. Tuan-tuan bayangkan, anak tu dia tahu satu salah dia yang kita akan tanya. Dia punya takut tuan-tuan, kita sendiri nampak dan kita sendiri pernah rasa masa kita kecil-kecil tu. Kita buat salah, ayah kita panggil, disebabkan satu kesalahan tu kita rasa, ya Allah, kalau boleh saya tak nak jumpa dengan ayah lah, nak lari rumah, rasa macam tu. Tetapi tuan-tuan, kita bertemu dengan Allah di hari akhirat bukan asbab satu kesalahan. Tapi Allah akan tanya keseluruhan kesalahan yang kita lakukan sepanjang hayat kita. Orang yang baik, anak yang baik tuan-tuan, satu salah tu dia fikir itu yang paling besar. Dia dah tak fikir benda lain tuan-tuan. Ketakutan dia luar biasa. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah yang baik tuan-tuan. Sepatutnya bila bertemu dengan Allah tu bukan atas satu dosa, tapi seluruh dosa akan ditanya oleh Allah. Sepatutnya lebih-lebih takut lagi. Kan beza tuan-tuan. Anak yang, bukan anak lah, pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang tak cemerlang. Pelajar cemerlang tuan-tuan,
Satu hari ambil peperiksaan, tak dapat jawab satu soalan. Dia punya risau tu, ya Allah, tak tahulah lulus ke tidak. Satu soalan tak jawab sebab tak tahu, tak baca. Risau sangat. Berbanding dengan pelajar yang tak cemerlang tuan-tuan, memang tak baca buku, tak jawab semua, steady je, gembira je. Kan beza tu. Jadi kita, Allah Ta'ala sebut, kamu akan dihisap seluruh amalan kamu. Dosa kamu apatah lagi, aku akan cek sedetail-detailnya. Sepatutnya pertemuan itu sangat-sangat menakutkan. Dan asbab itulah Allah kata, aku akan berikan kepada kamu jannatan, 2 syurga. Saya akan bincang tentang kenapa Allah sebut 2 syurga kat sini. Okey, itu pertama tuan-tuan. Kedua, perhatikan Allah Ta'ala menggunakan kalimah maqam. Okey, Allah Ta'ala menggunakan kalimah maqam. Okay, kat sini Allah gunakan kalimah maqam. Maqam ni, ma ni adalah tempat berdiri. Tempat berdiri. Macam kita masjid. Masjid tu, ma tu adalah tempat. Sajadah tu tempat sujud. Kita punya masjid lah. Musalla, tempat salat. Okay. Kat sini maqam, qama berdiri. Ma ni adalah tempat berdiri. Tempat pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kata tempat pertemuan, sebab tu di sini diterjemahkan sebagai mahkamah Tuhan. Okay, mahkamah. Sebab tempat bertemu dengan Allah nanti di mahkamah Allah. Kita juga boleh gunakan kalimah liqa macam Allah Ta'ala sebut tadi dalam surah Al-Fitar. Kata Allah, famulaki. Kat situ ada kalimah liqa, bertemu dengan Allah. Tapi kata Hamka, tuan-tuan, Syekh Abdul Malik kan, Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar dia kata kalimah maqam dekat sini juga adalah merujuk kepada kedudukan. Kan kita kata maqam, ni ada kedudukan dia. Dia kata manusia ni bila dia sedar kedudukan dia di sisi Allah dan kedudukan Allah di sisinya, dia takut, itulah yang akan menjadi asbab Allah akan berikan kepadanya jannatan, 2 syurga. Okay, Allah akan berikan kepadanya jannatan. Ini pandangan daripada Buya Hamka. Dia kata kalimah maqam dekat sini bukan sekadar memberi maksud itu mahkamah Allah. Dia takut pertemuannya nanti di mahkamah Allah. Tapi maqam dekat sini adalah memberi maksud juga kedudukan. Maksudnya dekat dunia tuan-tuan, kita sebagai Allah, kita sedar, kita kerdil. Dan kita sedar Allah tu maha besar. Asbab itu menjadikan kita takut untuk bermaksiat. Yang itulah yang membuatkan dia memperolehi jannatan. Okay, boleh tuan-tuan. Okay, maknanya ada 2 lah dekat sini. Kita kata tafsirannya. Sebenarnya banyak lagi. Cuma pembacaan saya yang terhad ni, saya bawa 2 tuan-tuan sebagai mudah untuk memahami ayat-ayat ini saja. Lebih lagi lah, banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Cuma saya bawa lah beberapa pandangan saja. Okay, baik. Kemudian, jadi yang kita mudah faham, salah satu cara untuk memperolehi syurga Allah adalah asbab datangnya perasaan takut. Macam mana kita nak latih perasaan takut? Iaitu takut dengan pertemuan kita di hari akhirat. Bertemu dengan Allah, Allah hisap semua amalan. Itu menjadikan kita takut. Dan itu menyebabkan kita berhati-hati dengan perbuatan kita. Kedua, macam mana kita nak rasa takut? Bila kita sedar diri kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Maha Besar dan kita tahu kita makhluk yang tak ada apa-apa upaya. Yang itu menyebabkan kita akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Okay? Baik, sekarang tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala sebut jannatan? Ada 2 syurga yang Allah akan berikan. Okay. Kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat nota, tuan-tuan notakan ada 3 pandangan. Kenapa Allah sebut jannatan? 3. Ada sebab, ada 3 perkara. Kenapa 2 syurga? Pertama, pandangan sebahagian ulama tafsir kata apa? Ni bukan pandangan majoriti. Dia kata apa? Sebab surah ini bicara tentang jin dan juga manusia. Jadi Allah kata jannatan merujuk kepada ada syurga untuk jin dan juga ada syurga untuk manusia. Okey, ini sebahagian pandangan. Sebab surah ni kalau ingat lagi Ar-Rahman, memang Allah Ta'ala bicara daripada awal kepada jin dan juga kepada manusia. Okay. Macam mana keadaan kita tuan-tuan, perlu taat perintah Allah, ada kewajipan-kewajipan kita, syariat-syariat kita, macam itulah dengan jin. Mereka pun terbeban, mukallaf dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang Allah berikan kepada mereka untuk memakmurkan alam ini. Okay.
Jadi Allah kata jannatan merujuk pada syurga manusia, merujuk pada syurga jin. Sebab keperluan kita, kehendak manusia tak sama dengan keperluan dan kehendak jin. Okey, tak sama. Kita makan pun berbeza tuan-tuan. Kita makan nasi, mereka makan asap. Tapi sekarang manusia dah makan asap tuan-tuan. Isap vape, isap shisha, isap rokok kan. Lebih jin daripada jin tuan-tuan. Okey, minta Allah datang gurau je. Okey, baik. Keperluan ni berbeza. Jadi nikmatnya berbeza. Jannatan, dua syurga sini merujuk pada syurga jin dan juga syurga manusia. Pandangan yang kedua, Allah kata manusia akan diberikan jannatan. Dua syurga tuan-tuan adalah merujuk kepada memang ada dua syurga untuk seorang manusia. Wih, kita tak boleh bayang tuan-tuan. Tamak sungguh. Bukan nak kata tamak tempat. Tapi nak kata memang itu ya yang Allah Ta'ala berikan. Maksudnya apa? Yang ini berdasarkan daripada hadis Nabi, iaitu Nabi menyebutkan jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fiha wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa baina yanzuru ila rabbihim ila rida al-kibriya ala wajhihi fi jannati adnin. Kata Nabi SAW, dan riwayat Al-Bukhari ni kata Nabi, ada dua syurga yang Allah jadikan. Dua syurga itu adalah syurga perak. Dan dalam syurga tu semua benda perak. Dan kata Nabi, ada dua syurga lagi iaitu syurga emas. Yang semua dalam syurga tu adalah diperbuat daripada emas. Dan kata Nabi, wa bainal qaum wa bainal yanzuru ila rabbihim. Dan di antara mereka, di antara satu kaum, penghuninya dengan melihat Allah Ta'ala dibezakan hanya dengan rida al-kibriya. Nabi sebut illa rida al-kibriya, iaitu selendang kebesaran. Maksudnya saya pun tak tahu tuan-tuan. Maksudnya nak kata dekat sungguh penghuni syurga tu dengan Allah Ta'ala. Dia boleh lihat Allah Ta'ala. Okay. Ini antara yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Imamul Bukhari. Okay. Kat sini Nabi kata apa? Dalam syurga memang Allah berikan kepada manusia tu dua syurga emas, dua syurga perak. Jannatan. Dua syurga emas, dua syurga perak. Dua syurga emas ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, bukan Nabi, para ulama kata dua syurga emas ni adalah merujuk kepada ganjaran yang diberikan kepada golongan al-muqarrabun, manakala dua syurga perak ni daripada fiddah ni akan diberikan kepada golongan ashabul yamin, golongan yang dapat buku amalan daripada tangan kanan. Okay, okay, itu yang kedua. Soalnya, kenapa manusia dapat dua syurga? Kenapa manusia dapat dua syurga tuan-tuan? Jadi para ulama bincang lagi tuan-tuan. Saya buat mudah. Ada pandangan tadi kan. Pandangan yang ketiga, kenapa manusia dapat dua syurga? Kerana dia takut kepada Allah, automatik dia buat dua ibadah. Siapa yang mentaati Allah, takutkan Allah, dia automatik akan buat dua ibadah. Pertama, dia akan taat seluruh perintah Allah. Kedua, dia akan melakukan ibadah meninggalkan seluruh larangan Allah. Hanya kerana takut je buat dua ibadah. Dia taat perintah Allah, buat semua Allah suruh, dia akan tinggal semua yang Allah larang. Sebab itulah dia memperolehi jannatan, ada dua syurga yang Allah akan berikan. Sebab itu kita dalam beragama ni tuan-tuan, kita tak boleh buat apa yang Allah suruh saja. Tapi Allah larang kita tak tinggalkan. Kita bantai juga buat, tak boleh. Ataupun kita tinggal apa yang Allah larang. Saya tak makan rasuah, saya tak minum arak, saya tak makan babi, saya tak berzina. Tapi saya tak solat. Tak boleh juga tuan-tuan. Dia mesti dua sekali. Dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang. Okay? Inilah antaranya tuan-tuan. Ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Tapi ini antaralah yang saya boleh simpulkan dengan tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala berikan jannatan kepada hamba-Nya? Satu, tadi rujuk pada jin dan juga manusia. Kedua, sebab Nabi sendiri sebut ada dua syurga emas, dua syurga perak, merujuk kepada golongan muqarrabun dan juga ashabul yamin.
Ketiga, sebab setiap ketakutan kita kepada Allah, automatik kita akan buat dua ibadah seiring. Melakukan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Okey, boleh? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada masa lagi kan? Baik, ini antaralah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Kita tengok dulu. Tak ada kan? Baik, insya-Allah. Terima kasih pada perhatian semua tuan-tuan. Kita teruskan lagi. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Kemudian Allah Taala kata, setelah Allah kata orang yang masuk syurga ni akan diberikan dua syurga kerana dia takut pertemuan dengan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Kemudian Allah Ta'ala sebut zawata afnan. Zawata ni adalah merujuk kepada dua syurga tadi memiliki. Dua-dua syurga tadi memiliki. Itu kalimah zawata. Kalau kita bahasa Arab kita faham Kalau dalam bahasa kita sebut birth of you tu. Dua kamu ni, dua orang kamu dua orang ni, tu. Zawata, dua syurga ni memiliki afnan. Kalimah afnan. Ada anak-anak kita nama Afnan kan? Afnan ni dia datang daripada kalimah fanana. Funun fa nun ni. Fanana. Funun dekat sini adalah kalau fanun ni maksudnya kesenian, keindahan, maksud itulah. Tapi para ulama tafsir kata kalimah afnan adalah, saya ambil terus direct pada tafsir tuan-tuan. Kalau daripada Al-Imam Ibn Kathir, dia kata kalimah afnan ni, kalau pandangan daripada Atha Al-Khurasani, dia kata apa? Ia adalah merujuk kepada dahan-dahan pokok yang saling bersentuhan, maksudnya penuh. Satu pokok tu dia nak gambarkan terlalu subur, terlalu cantik, terlalu sempurna, terlalu rendang, dia akan gunakan kalimah afnan. Afnan, sebab afnan tu maksudnya kesenian, keindahan macam tu kan. Tapi para ulama tafsir kata pokok-pokok di dalam syurga ni Allah sifatkan sebagai afnan. Mungkin dalam bahasa Arab kalimah afnan ni nak bagi tahu pokok tu bukan sekadar pokok, tapi pokok tu lebat dengan buah dia, subur dengan daun-daunnya, rendang dengan ranting-ranting dia, dan dia sangat-sangat lebat lah macam itulah. Sangat-sangat indah pemandangannya. Allah gunakan kalimah afnan. Afnan. Okey. Itu maksudnya lah. Ini pandangan daripada Atha Al-Khurasani. Sebab kalimah afnan tu merujuk kepada dahan dia saling bersentuhan. Maksud saling bersentuhan tu banyak sangat dahan dia. Bila banyak dahan, banyaklah daun dan bunganya, dan juga banyaklah buah-buahannya. Okey? Baik. Sebab itu kalau lihat dalam tafsir ni, dia kata apa? Atha Al-Khurasani menyebutkan setiap dahan tu ada macam-macam jenis buah-buahan. Lagi dahsyat tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan. Tapi benda ni tak mustahil. Sebab apa? Sebab itu surah Ar-Rahman, permulaan awalnya Allah Ta'ala datangkan bukti-bukti kuasa Allah yang kita boleh nampak dengan mata kita kan. Allah Ta'ala cerita tentang bijian, tentang buah-buahan. Kita tak boleh nafikan, memang macam-macam tuan-tuan buah-buahan kan. Durian sahaja dah macam-macam jenis tuan-tuan kan. Mangga sahaja dah macam-macam jenis. Kita sendiri menjadi saksi kekuasaan Allah. Cuma sekarang cerita benda yang akan datang, iaitu di hari akhirat. Kita mesti mengiyakan, sebab dunia pun kita tak boleh nak nafikan kebesarannya, kewujudannya, maka di hari akhirat lebih lagi lah daripada itu. Sudah tentu dia lebih nikmat. Okey, di sini tuan-tuan, kalimah afnan merujuk kepada buahnya sangat-sangat lebat, maknanya penuh buahnya tuan-tuan. Kemudian pohonnya sangat-sangat rendang dan sangat-sangat redup dahannya. Macam itulah, itu kalimah afnan. Dalam bahasa mudah, kalimah afnan ni
siapa yang mata melihatnya, maknanya pokok-pokok dalam syurga nanti, dia akan menenangkan hati dia. Menjadi nikmat kepada mata dia, kelazatan mata. Dan siapa yang memakan buah-buahnya, dia akan dapat kenikmatan dari sudut rasa dia. Itu maksud afnan. Sebab tuan-tuan, ada pokok yang dekat dunia ni, dia tak cantik tuan-tuan, tapi buahnya sedap. Ada pokok dekat dunia ni, pokok cantik, buah tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi nursery tu, banyaklah kan kita tengok ada orang tanam pokok hiasan je. Cantik, tapi tak ada buah, tak dapat nikmat. Nikmat makan tak ada, nikmat kecantikan ada. Kita tengok pokok kertas. Orang kata pokok sampah. Time bunga memang cantik, lepas tu jadi sampah. Ada buah tak? Boleh makan tak? Tak boleh. Ada buah, boleh makan tuan-tuan, tapi pokok tak cantik. Pokok durian kan. Dia besar pokoknya tuan-tuan. Nak tunggu hasil 2-3 tahun, cecah 5 tahun, lebih daripada tu pula. Pokoknya pula tak boleh jadi pokok hiasan. Dia mesti duduk dekat tempat-tempat dia tertentu, lereng-lereng bukit dan sebagainya. Tapi buahnya boleh makan. Tapi afnan di dalam syurga, pandangan mata cantik, kemudian dia boleh dinikmati. Allah Akbar. Ini nikmat yang Allah berikan. Itu masuk afnan. Okay? Masuk afnan. Okay. Ada soalan. Solat duha, ada waktu afdal dan solat isyraq di awal waktu. Waktu mana yang nak pilih? Baik. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, bahkan saya rasa dah dalam kat mana saya baca ada bayan linnas tak saya di page Mufti Wilayah. Solat isyraq ni iaitu solat yang kita kata lepas solat subuh tu kan. Solat isyraq ni dengan solat duha adalah solat yang sama. Okay. Solat isyraq ni dipanggil solat isyraq, tetapi solat isyraq ni adalah solat duha yang didirikan pada awal waktu duha. Itu isyraq. Manakala solat duha adalah solat yang didirikan di pertengahan waktu duha. Okay. Dua-dua ada kelebihan. Apa kelebihan dia? Siapa yang dirikan solat isyraq, kelebihannya iaitu kalau dia menjaga daripada solat fardu subuhnya, dia dirikan berjemaah, kemudian dia duduk di tempat solatnya sampailah ke waktu isyraq, dia dirikan 2 rakaat solat isyraq, kemudian dia balik. Nabi sebut dia akan dapat pahala haji yang kata Nabi SAW saya lupa hadis tu. Kata Nabi, haji yang mabrur kan. Kata Nabi ulang 3 kali. Dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Tamma, Nabi ulang kalimat tamma. Tamma wa tamma. Yang sempurna. Okay. Maksudnya siapa yang dirikan waktu itu, dia akan dapatkanlah pahala tu. Okay. Sebenarnya ni nak bagi tahu keluasan. Ada orang sibuk, masuk pukul 9 dah kena masuk kerja tuan-tuan. Lepas tu dia tak boleh nak buat apa-apa dah melainkan waktu lunch nanti. Jadi dia ada waktu pagi tu tadi. Ambillah masa tu untuk dirikan solat isyraq. Sebab isyraq tu dah dikategorikan sebagai solat duha pada awal waktu. Manakala dalam hadis yang lain pula, Nabi sebut waktu duha yang paling terbaik adalah waktu, saya tak ingat matan dia, tapi lebih kurang maksudnya, iaitu bila mana pasir ni ataupun bumi ni panas. Anak-anak kambing, anak-anak unta ni, dia pijak pasir tu dalam keadaan dia panas. Maksudnya panas tu sekitar lebih kurang pukul 10 ke 11 pagi. Kan? Pagi dia sejuk tuan-tuan. Tapi bila mana matahari naik dah terik dalam pukul 10 tu, bumi kita ni dah panas. Pasir-pasir dah jadi panas. Waktu tu adalah waktu terbaik untuk dirikan solat duha. Okay, itu antaranya lah. Jadi, situ ada keluasan waktu. Tuan-tuan boleh dapat waktu yang afdal di pertengahan duha. Tuan-tuan juga boleh dapat waktu afdal di awal duha. Tapi awal duha tu dia ada package lah. Iaitu dengan tuan-tuan dirikan solat subuh jemaah, tuan-tuan duduk di tempat solat tu dengan zikirnya, Quran, wiridnya, sampailah waktu isyraq, dirikan 2 rakaat, balik. Maka dapatlah ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada juga para ulama berpandangan hadis ni lemah. Saya tak go through lebih dalam lah perbincangan tu.
Namun tuan-tuan, para ulama kita, para salafus salih tetap menjadikan ia sebagai kelaziman harian mereka. Salah satu rutin harian ulama-ulama silam, para salafus salih, iaitu mereka tak meninggalkan solat duha berjemaah dan meluangkan masa pagi mereka dengan ibadah sehingga waktu isyraq, 2 rakaat isyraq tu, kemudian baru mereka keluar daripada tempat solat mereka dan lakukan urusan-urusan harian mereka seperti sedia kala. Itu antaralah amalan-amalan para salafus salih. Okay? Saya harap menjawablah persoalan tersebut. Ada 2 waktulah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okay, baik. Sekarang tuan-tuan, kita dah sebut tadi pasal zawata afnan, iaitu Allah Ta'ala mengatakan dalam syurga, 2 syurga ni tak ada salah satu. Dua-dua ada pohon-pohon yang sangat rindang yang menjadi nikmat pada mata dan juga menjadi nikmat pada buah-buahannya. Dua-dua ni package. Kalau dekat dunia tuan-tuan, saya sukalah sekarang musim-musim durian ni, saya pun jual durian. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan, durian ni dia kata rasa syurga tapi baunya neraka tuan-tuan. Baunya bagi ada orang tak suka, ada orang memang suka. Tapi sebab saya ada pengalaman, adik-beradik saya ada yang tak makan durian. Bau dia kalau campur dalam aircon kereta kan, orang sejawa dan sebagainya, dia meloyakan, dia sangat tak menyenangkan dan sebagainya. Itu nikmat dunia. Tapi akhirat tidak. Okay? Sudahlah cantik dari sudut mata, kemudian dari sudut rasa pun dia menjadi nikmat. Itu beza yang Allah Ta'ala jadikan kenikmatan dunia dan kenikmatan syurga. Okay, kemudian Allah kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka di antara manakah nikmat-nikmat kekuasaan-kekuasaan Allah yang kamu wahai jin dan manusia nak dustakan? Tak ada. Kemudian ayat 50. Allah kata, Fihima ainani tajriyan. Okay, Allah Ta'ala menyebutkan Fihima ainani tajriyan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di dalam dua-dua syurga ni, fihima, di dalam fihima, kalau tuan-tuan tengok fi ni di dalam, hima ni adalah musanna, kalimah huma. Di dalam kedua-dua syurga itu, ainan, kalimah ain ni adalah air sungai ataupun mata air. Ain ni kita sebut ainun kan, mata air. Tapi ada musanna kat sini, ainani, 2 mata air. Di dalam 2 syurga tadi, tajriyan, 2 mata air itu mengalir tuan-tuan. Apa air mata air yang mengalir dalam syurga? Di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut dalam banyak firman yang lain, iaitu merujuk kepada satu mata air yang diberi nama sebagai tasnim, satu lagi yang bernama salsabila. Okay? Tasnim dan juga salsabila. Saya tak sempatlah nak check apa yang dimaksudkan dengan tasnim dan salsabila. Tapi tasnim ni, kalau dari sudut bahasa, dia macam dia memberi maksud macam air terjun macam tu. Tasnim tu disifatkan macam air terjun. Apa maksud sifat air terjun tuan-tuan? Dia mendinginkan, dia menyejukkan, dia menenangkan. Sifat air terjun kan? Sifat air terjun kan dia sejuk, dia segar, dia menenangkan. Itu nama tasnim. Salsabila saya tak sempat check. Dari sudut kalimah tu, makna dia, apa maksud salsabila. Saya minta maaf. Kalau ada yang tahu, mungkin boleh share lah di ruang komen. Okay? Tapi tasnim itulah maksudnya. Okay? Baik. Jadi Allah Ta'ala kata dalam syurga ada 2 mata air yang akan mengalir. Apa fungsi 2 mata air ni tuan-tuan? 2 air ni lah yang akan mengairi 2 sungai, 2 syurga ni yang menyebabkan pohon-pohon di dalam syurga ni menjadi sangat-sangat subur. Sangat-sangat hidup dan sangat-sangat lebat buah dan juga daun-daunnya. Satu pemandangan yang sangat mengasyikkan lah. Allah Ta'ala cuba bayangkan kepada kita. Okay, ada air-air yang mengalir ni 2 sumber saja. Ni dalam 2 syurga, dalam satu manusia akan dapat 2 syurga. Setiap satu syurga tu ada 2 sungai. Okay, maknanya 2 syurga ada 4 sungai, 4 mata air yang Allah akan berikan. Tasnim dan juga salsabila. Okay, baik. Yang itu yang Allah Ta'ala sebutkan.
Ada dua mata air. Dan dua mata air ni tuan-tuan adalah mata air yang akan mengairi buah-buahan, pohon-pohon di dalam syurga Allah Ta'ala. Sangat indah. Tuan-tuan mungkin pernah sampai Amsterdam tuan-tuan. Kita kata Amsterdam ni negara yang bunga-bunga tulip dia tu kan. Ada orang naik boat dekat sungai. Dia macam taman bunga-bunga tuan-tuan. Naik boat, berjalan, ada bunga-bunga merahnya, kuningnya, purple-nya. Kita tengok, ya Allah, asyik. Okay? Kat Amsterdam. Saya cuba bayang pada tuan-tuan. Allah sebut ada dua mata air yang akan mengairi buah-buahan pohon-pohon dalam syurga. Tapi ada sungai-sungai yang lain sebagai sungai minuman. Yang kita selalu dengar cerita tentang khamar kan. Ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai apa lagi? Sungai madu dan sebagainya. Ada sungai-sungai yang Allah Ta'ala akan berikan juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syurga yang diminum, ada syurga yang akan mengairi pohon-pohon di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu hendak dustakan? Lalu Allah Ta'ala sambung lagi ayat 52, kata Allah, fihima min kulli fakihatin zawjan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kedua-dua syurga tadi, min kulli, terdapat dua macam fakihah, dua jenis buah-buahan yang zaujan, yang berpasang-pasangan. Okey, dua syurga ada dua buah-buahan dalam setiap syurga tu, buahnya berpasang-pasangan. Apa lah tuan-tuan yang dimaksudkan dengan dua buah-buahan yang berpasang-pasangan ni? Okey. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tengok di sini kalimah zaujan. Allah Ta'ala kata dalam syurga ada buah-buahan dan buah-buahan tu ada pasang-pasangan dia. Ada dua jenis macam. Kat sini tuan-tuan, para ulama sebut macam-macam pandangan lah. Tapi saya nak bawa pandangan Abdullah bin Abbas seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Dia kata apa? Allah Ta'ala nak memberi bayangan kepada kita, syurga ni ada buah-buahan yang berpasangan lah, ada dua jenis. Okay. Satu, dia kata apa? Buah-buahan yang sama macam dunia. Okay, buah macam dunia. Kat dunia apa buah ada tuan-tuan? Buah nona. Saya banyak-banyak buah tuan-tuan, saya suka buah nona. Dia orang tak makan. Buah nona ni duanya nampak macam keras, tapi sebenarnya dia lembut kan. Dia dalamnya macam buah durian Belanda. Okay. Ada buah nona, ada buah strawberry, ada buah betik, ada pisang, ada bla 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 bla, macam-macam. Kata dia, apa yang ada dekat dunia, buah-buahan tu juga ada di dalam syurga Allah. Ada, tetap ada. Okay. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, dia hanya membawa nama sahaja. Tapi rasanya, keadaannya berbeza sama sekali. Okey, ibu-ibu ayah-ayah mungkin tak tengok YouTube lah. Tapi cuba ibu ayah-ayah cuba type. Saya pun tak dapat. Saya tak ingat. Apa nama dia? Apa saya lupa istilah. Apa yang jenis yang kat YouTube tu orang suka makan. Dia panggil lah apa. Dia ada tunjuk beza tuan-tuan. Buah strawberry ada macam-macam jenis. Strawberry Mesir, strawberry Cameron Highland dengan strawberry daripada Jepun. Buah yang sama tuan-tuan, strawberry, tapi dia tunjuk kualiti dia berbeza. Kualiti strawberry Mesir tak sama dengan strawberry Cameron Highland. Strawberry Cameron Highland tak sama dengan strawberry daripada Jepun. Dia kata strawberry Jepun ni dia tak masam langsung. Dia rasa macam lychee. Saya pun macam pelik. Rasa kita nak rasa juga. Dekat USJ ada satu tempat tu, saya ada perasan itu. Dia jual strawberry daripada Jepun. Mahal tuan-tuan, 100 lebih. Untuk beberapa biji. Saya 2-3 biji, harga 100 lebih kat saya. Ataupun 6 biji, 100 lebih. Harga dia mahal, sangat mahal. Okay, kualiti dia berbeza. Kemudian dia tunjuk juga beza buah oren, buah limau tu. Buah limau Malaysia yang kita selalu makan raya Cina tu,
Kemudian buah limau yang mahal, yang kualiti lebih mahal, yang dia dah grade kan, dia dah sorting. Kemudian ada buah limau daripada Jepun. Apa nama? Saya tak ingat lah. Mungkin ibu-ibu ayah boleh tolong saya lah kot. Apa nama, saya lupa. Orang Melayu kita. Dia nya YouTube dia makan-makan je. Apa nama dia? Tak ingat lah. Dia tunjuklah perbezaan satu jenis tapi macam-macam tempat. Tuan-tuan bayangkan, di dunia saja manusia kata, oh saya makan ni beza. Strawberry Jepun tak sama dengan strawberry Malaysia, tak sama dengan strawberry daripada Egypt, tak sama dia. Kita pun rasa, ya Allah bestnya. Bayangkan, syurga Allah memberi gambaran seperti itu. Kamu dengan nama yang sama, strawberry dunia, akhirat di syurga pun ada nama strawberry, tapi dia rasa yang tak sama langsung tak sama. Kualiti dia jauh berbeza. Okay, kualiti yang jauh berbeza. Okay, jadi seolah-olahnya kat sini kata Abdullah bin Abbas, iaitu dua macam ni seolah-olahnya Allah Ta'ala nak memberi gambaran adanya pisang, contoh pisang dunia, adanya pisang syurga. Soalan macam tu lah. Macam-macam pandangan di sini. Tetapi semuanya menampakkan nikmat yang Allah hidangkan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih sebagai penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi Allah kata kat sini kalimat zaujan. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi dalam tafsir Azhar, Hamkah menyebutkan di sini juga ada satu ilmu yang Allah berikan kepada kita, iaitu memang mana-mana buah-buahan, tanaman-tanaman, pokok-pokok bunga dan sebagainya, dia tak boleh ditanam bersendirian. Dia mesti ada pasangan dia, kan? Ibu-ibu, ayah-ayah yang jenis kebun mesti tahu maksud saya ni. Kalau dia tanam buah pisang, pokok pisang, dia mesti ada pisang yang lain. Tak boleh bersendirian sebab dia mesti berkahwin. Kemudian barulah dia menjadi lebih subur lagi. Kemudian duriannya mesti ada pasangan dia. Manggis mesti ada pasangan dia. Buah pulasan mesti ada pasangan dia. Ditanam sebelah-sebelah dan sebagainya. Barulah dia boleh bertukar-tukar dia punya, istilahkan dia apa? Adalah kahwin lah dari sudut bahasanya di antara satu pokok ke satu pokok yang lain. Ini pandangan daripada Buya Hamka. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala akhiri dengan kalimah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Okey, kita berhenti dekat ayat yang ke-53. Nanti tuan-tuan kita akan jumpa ayat ni pula. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Ayat ni tuan-tuan besar ayat ni. Okey. Allah Ta'ala bercerita tentang muttaqiin. Manusia dalam syurga nanti akan berehat-rehat dan Allah Ta'ala sebutkan tentang perabot dalam syurga nanti, hamparan ataupun permaidani dalam syurga nanti, batainuha. Dia punya material dalaman dia sahaja kata Allah istabrak, daripada sutera yang tebal. Allah Ta'ala nak gambarkan tentang hiasan syurga tu, nak kata sangat indah kamu takkan faham. Allah kata material dalaman dia pun dah cukup indah dah. Daripada istabrak. Istabrak ni sutera tebal yang dibenang dengan emas. Ini pandangan yang disulam dengan emas. Yang ini boleh tengok dalam tafsir ulama-ulama tafsir kita ada bincang pasal istabrak. Apa beza istabrak dengan beza sundus? Sundus sutera halus. Istabrak sutera tebal. Okay, jadi Allah kata apa? Dia punya hamparan dia, dalam dia sahaja dah setebal itu, dah seindah itu. Luarannya jangan cerita lebih indah lagi. Sebab itu seorang ni namanya Malik bin Dinar, dia kata apa? Allah Ta'ala nak bayangkan material perabot, kita kata perabot dalam syurga tu sudah luar biasa. Dia punya zahir perabot dalam syurga tu seolah-olahnya macam cahaya dia. Sangat-sangat mengasyikkan, sangat-sangat indah. Dan Allah kata apa kat sini, ada clue lagi. Allah kata muttaqiin. Ada kalimat ittiqa dekat sini. Penghuni syurga, dalam syurga mereka akan berbaring. Ittiqa ni maksudnya berbaring, berehat. Maksudnya kalau syurga dia berehat, dunia dia bekerja keras. Okay?
Kalau syurga Allah kata dia muttaqiin, ittika, iaitu bersenang-senang, berbaring-baring tuan-tuan, berehat-rehat dengan keluarga, dengan anak-anak dia. Dekat dunia dia tak macam tu. Dekat dunia dia sibuk dengan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama, kerja-kerja menafkahi keluarga, kerja-kerja kebaikan. Dia sibuk dengan tu. Mungkin tak ada masa dengan keluarga, masa yang sangat terhad dengan anak-anak, dengan isteri, dengan pasangan, dengan keluarga dan sebagainya. Allah ganti balik masa dunia dengan masa di dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia tak ada kerja langsung. Dia berehat santai-santai dengan keluarga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi semangat kepada kita. Dunia sementara untuk kita tinggalkan. Buatlah apa yang kita termampu. Usahalah kerja keras di dunia ini untuk kita dapat berehat, menikmati kelazatan yang Allah bakal sediakan kepada kita di dalam syurga di hari akhirat nanti. InsyaAllah. Baik, kita akan berhenti kat sini. Ada apa-apa persoalan tuan-tuan sebelum kita berhenti? Baik, terima kasih kepada semua. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Kalau ada kesilapan dan teguran, mohon maklumkan kepada saya. Kita pun sama-sama belajar. Semoga ada manfaat daripada majlis ini. Dan teruslah tuan-tuan memperbanyakkan ibadah di dalam bulan-bulan haram. Dan pada hari ini adalah hari akhir, hari tasyrik. Besarkan Allah Ta'ala, bertakbir selepas solat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, saya akhiri dekat sini. Terima kasih kepada semua. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.